Kalau dulu kurang gegau, tapi kali ini lebih gegau. Jika sebelum ni kami hanya berbicara tentang isu semasa, tapi sekarang kami membawakan anda pelbagai segmen yang menarik hanya untuk anda. Kita ada fashion. Dan kami juga mempunyai segmen karok. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya. Kami akan gegaukan anda dengan macam-macam lagi hanya di Facebook Melaka hari ini. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Anda sedang menyaksikan Gegau at MSI musim kedua episod ke-8 dan anda bersama saya, Hana Idris, keseorangan. Jangan pelik kenapa Hana seorang-seorang. Kalau anda pelik, Hana pun pelik rasanya berdiri dekat seorang kat sini kan. Okey, diharap penonton Gegau MSI berada dalam keadaan sihat sejahtera dan pastinya anda sedang berada di rumah ya, tidak pergi ke mana-mana kecuali atas urusan kecemasan ataupun pekerjaan sahaja. Baiklah, dalam episod ke-8 hari ini, kita ada segmen yang menarik tentang berita kesihatan dan juga tinjauan. Okey, kita pergi ke segmen yang pertama iaitu berita. Pada minggu lepas, kerajaan telah mengumumkan pakej stimulus Pemekasa Plus yang bernilai 40 bilion ringgit bagi merangsang ekonomi dan membantu rakyat menghadapi PKP 3.0. Jadi sehubungan dengan itu, tim Melaka hari ini telah turun ke Padang bagi mendapatkan respon rakyat tentang pakej tersebut. Jom kita saksikan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak kerana kerajaan membantu kita orang macam ni, orang yang susah, yang terjejas. Terima kasih lah. Sebab tak ada apa yang kita nak boleh cakap selain terima kasih banyak. Sekarang ekonomi kita pun dah down, betul-betul down. Itu antara ungkapan bakal penerima bantuan prihatin rakyat BPR mengenai bantuan yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Isnin lalu. Menerusi keputusan khas bantuan PKP 3.0, beliau mengumumkan kerajaan bersetuju meluluskan BPR kepada isi rumah yang berpendapatan bawah RM2,500 berjumlah RM500, RM300 kepada isi rumah berpendapatan antara RM2,501 hingga RM5,000 dan bantuan RM100 kepada individu bujang. Tinjauan kami mendapati rata-rata yang ditemui bersyukur selain turut mengakui bantuan tersebut sedikit sebanyak meringankan beban yang ditanggung biarpun mungkin hanya bertahan untuk jangka masa pendek. Malah mereka berharap negara segera pulih dari wabak COVID-19 sekaligus dapat merancangkan semula sektor ekonomi yang terjejas. Okey, lega lah kan. Tapi jangka masa panjang memang tak cukup benda tu kan. Tapi daripada tak ada tu biar ada lah. Tapi kalau boleh kerajaan lagi mau prihatin buat rakyat bawah lah untuk lagi bantuan lebih banyak lagi kan untuk turun. Pada para rakyat Malaysia, saya minta lah kalau boleh sama-sama ikut SOP untuk pertukaran ini dan kalau boleh jaga diri sendiri lah. Jaga diri sendiri. Nak agapkan orang yang jaga kita pun tak boleh sangat. Jadi kita kena jaga diri sendiri sebenarnya. Duit tu mungkin saya buat untuk buat belanjaan seharian ke, untuk isi minyak motor ke, untuk buat Grab ke kan. Betul. Boleh guna duit yang dibagi tu dengan sebaiknya lah. Gembira jugalah, bersyukur daripada tak ada kan. Sebab saya pun memang ada kerja lain, cuma sekarang waktu MCO ni terpaksa orang kata cuti kan, tutup kedai. So kita ikutlah mana-mana yang boleh buat duit. Kita orang yang orang cakap hilang pekerjaan tu, pekerjaan tu ada, cuma kita kena carilah kan. Sebab tak adalah nak harapkan bantuan kerajaan je. Kita sendiri kena ada usaha lah untuk mencari pendapatan lebih, cuba bidang baru. Sebab sekarang ni pun kita tak tahu sampai bila nak habis benda ni kan. So berani tonjolkan diri lah. Ya, jadi itulah dia respon yang kami terima. Okay? Dan walau bagaimanapun, berita baik untuk rakyat Melaka kerana pada hari esok, insya-Allah, Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman akan mengumumkan bantuan rakyat Melaka pada hari esok. Jadi apakah bantuannya? Kena tunggulah esok kan. Jadi jom kita tengok sedikit klip daripada Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Utama Sulaiman Ali. Jom. Jadi pihak kerajaan negeri, di pihak kerajaan negeri Melaka, Jabatan Kewangan Negeri Melaka
hari ini petang ni bermesyuarat, pagi ni sedang bermesyuarat. Kita juga sedang menyediakan inisiatif dan juga bantuan yang akan kita salurkan kepada rakyat Melaka yang terjejas kerana pelaksanaan akibat daripada PKP ataupun total lockdown ini. Sudah pasti bagi pihak kerajaan di Melaka, selain kita mengarahkan juga agensi-agensi kerajaan, maksud saya PBT, begitu juga dengan GLC yang bukan hanya kali ini, sebelum ini juga kita telah banyak mengerikan pengecualian cukai bangunan, cukai rumah-rumah kedai yang milik GLC ini. Kita telah pun banyak memberikan pengecualian dan juga insentif pemotongan sehingga 50, kadang-kadang hingga ke 70% pada penyewa-penyewa milik GLC ini. Ini telah berterusan daripada last year sehinggalah ke tahun ini. Jadi bagi pihak kerajaan ini, seperti mana yang telah pun saya maklumkan dalam ataupun saya bentang dalam belanjuan di sidang Dewan pada tahun lepas, segala insentif yang telah kita berikan pada tahun 2020, kita move forward, kita bawa juga pada tahun ini. Malah pada tahun ini juga kita terus melihat dan juga mempertikatkan apakah insentif oleh pihak kerajaan negeri boleh membantu kepada penduduk di Melaka yang terkesan akibat daripada PKP 3.0 ini, insyaAllah. Baik. Jadi itulah dia bicara Ketua Menteri bersama Melaka FM, terbitan Melaka FM yang telah ke udara pada pagi tadi. Jadi rasa-rasa anda, apakah bantuan rakyat yang akan diterima oleh rakyat Melaka? Jom komen kat bawah apa benda itu kan. InsyaAllah mudah-mudahan dapat memberi kebaikan dan manfaat kepada seluruh rakyat Melaka. Amin, insyaAllah. Baiklah, kita pergi ke segmen seterusnya, segmen kesihatan. Temu bual bersama Dr. David Yeo, iaitu seorang doktor sekretari di Mahkota Medical Center yang di mana akan membicarakan tentang kesihatan emosi dan mental ketika menghadapi PKP 3.0 ini. Yelah, macam kita tahu, dalam keadaan PKP 3.0 ini ramai yang stres, depres. Jadi bagaimana nak atasi masalah kesihatan mental anda? Jom kita tengok apa nasihat doktor. With me is Dr. David Yeo of Mahkota Medical Center. So today I will be interviewing Doctor on a few subjects, a few subject matters regarding the emotional well-being kan. So sekarang ni kita tengah dalam PKP 3.0. Jadi sekarang ni dia melibatkan emosi dalam kalangan masyarakat kita. Jadi mungkin kita nak dapatkan sedikit pandangan dan juga pendapat daripada doktor bagaimana masyarakat kita dapat mengawal emosi terutamanya dalam situasi sekarang ini. Okay. So, mulakan for the first question. The first question is Dr. David, fear and anxiety about the recent spike in the number of COVID-19 cases. Jadi kebelakangan ini kita dapat lihat kes-kes COVID ni memang meningkat dengan banyaknya, dan it can be very overwhelming and strong cause emotions to an individual. In your belief or in your view, what are some of the ways and practice that can help bring down the fear and anxiety? First of all, thank you for inviting me to join this interview session. Tadi soalan yang bagus. Memang kita tengok banyak case anxiety dan depresi baru-baru ini lah. Sebab COVID case pun meningkat yang kamu cakap tadi. So yang itu semua data-data yang benar. Betul, kita tengok setiap hari case meningkat. So macam mana kita nak cara untuk bagi kita kurangkan perasaan takut dengan perasaan gelisah. Memang semua orang rasa gelisah sebab kita pun tak tahu kita akan kena jangkitan tak, atau kita akan kita akan get infected lah. So tadi saya ditanyakan cara untuk kita berpraktis untuk mengurangkan
perasaan takut ini. Okay. Apa cara yang pertama, mengapa kita rasa takut? Sebab kita stres kan, sebab kita tengok nombor-nombor itu naik. Setiap hari mungkin ada 7,000 cases, 6,000 cases, so kita rasa takut. So itu adalah satu stres. So yang paling penting ialah saya rasa saya selalu menasihatkan patient saya supaya tak perlu macam buat follow up kat TV, tengok cases setiap hari. Sebab kalau kita tengok setiap hari, kita rasa lebih anxious, lebih takut. So satu cara, of course, kurangkan tengok follow up lah dengan case-case COVID ini. Tak perlu setiap hari tengok kat TV, depan TV tengok, wah, sehari ini 5,000 cases, 6,000 cases. So, satu cara, of course, kita kurangkan kita punya informasi lah tentang COVID cases. Okay, satu cara. Of course, satu cara yang lain ialah kita kena make plans lah untuk setiap hari. Buat plan untuk setiap hari. Maksud saya mungkin kita ada activities untuk pagi sampai malam kita buat activities. Sekarang sebab PKP tak boleh keluar rumah, so buat aktiviti kat rumah. Boleh buat sesuatu yang kamu suka untuk mengurangkan stres inilah. So kita at least kita punya attention convert to aktiviti yang lain. Macam aktiviti boleh buat cake atau buat kerja rumah. So kita divert kita punya aktiviti. So lagi satu, of course, di rumah boleh exercise pun kurangkan stres. So regular exercise yang kita nak ini, sebab kalau kita lepas exercise, kita akan rasa kita tak gelisah sangat, tak takut sangat. So I think exercise is very good. So kita boleh buat exercise. And of course, talk to someone. Kita boleh cakap dengan seseorang. About kegelisahan kita, perasaan kita ini. Cakap dengan kawan kita atau family members. We can talk to the family members. Okay, one thing is very good. So I encourage stay connected lah. Macam kerajaan selalu cakap, stay connected. Kita boleh pakai video call ataupun of course pun banyak ada platform kita boleh pakai sekarang. Of course kita tak boleh pergi ke rumah orang sekarang. So pakai video call, pakai WhatsApp atau apa. So stay connected. Itu satu cara untuk kurangkan stres kita ini. Right? And of course, other thing, of course, have a good rest. Ada masa untuk tidur yang cukup, makanan yang seimbang, dan macam tadi saya cakap, exercise regularly lah. And also find some time for ourselves. That means kita pakai me time. Kita pakai me time. That means masa untuk diri sendiri, buat sesuatu yang kamu suka. So semua ini ialah untuk kurangkan kita punya fear dan anxiety. Then of course, be grateful. I think one thing is that be grateful for what we have today, so that at least we don't feel so stressful. Be grateful, that means kalau kita hari ini ada makanan yang masih ada makanan untuk kita makan, so be grateful. Be grateful hari ini kita masih sehat. Okay, be grateful. So I think this is also quite important to bear in mind that we stay grateful. Be grateful to get what we have today. Right? So of course, another thing, of course, we have to love ourselves. But kalau kita nak love others, we can still take care of others. But jangan lupakan diri sendiri. Diri sendiri pun important. So don't lose ourselves lah. We can love others, but don't lose ourselves. So I think cara-cara macam ini can help to bring down the fear and anxiety. Right? So I think cadangan-cadangan saya bagi tadi, I think lebih kurang 10 cadangan. So boleh praktikkan cadangan tadi. Alright? Okay, maybe we can go on for next question. Okay, sure. Thank you, Doctor. I think the answer for question number 1, you basically covered for question number 2. Yeah. So kita let's just move straight to question number 3 lah. Sebab I rasa most of the areas covered, you covered for question number 2. So untuk soalan number 3, okay, Doctor. Some people, I think maybe most people nowadays are feeling very angry and also frustrated towards people who may have contributed to the spread of the virus once again in the community. Dahulunya kita tengok dia punya kadar case tu menurun, tapi sejak akhir-akhir ini dia banyak meningkat akibat daripada perbuatan segelintir orang. Ini membuatkan masyarakat sangat marah dan juga merasakan
kecewa dan juga frustrated. Pada pandangan doktor, bagaimana how can these people manage their anger because they are angry kan, dan macam mana mereka boleh kawal kemarahan, dan juga adakah mempunyai cara untuk mereka release kepada kemarahan tu to somewhere else? Okay, very good question. So memang soalan yang bagus. So baru-baru ini banyak orang yang komplain kata mengapa kes kita menaik, and then ada orang marah sebabkan kes menaik. Mereka kata macam ada segelintir orang yang tak mematuhi SOP, saya rasa. So that's why kes meningkat. So memang itu ialah biasa, kebiasaan kita akan rasa marah. So sekarang macam mana kita nak control kemarahan kita? So saya rasa mungkin ini disebabkan oleh kita ingat mereka, mengapa mereka buat macam ini. So I rasa seseorang itu kena ingat dulu mengapa mereka buat kesilapan macam ini, mengapa mereka tak follow SOP. So mungkin tak ada awareness. So bagi saya mungkin kita tahap awareness kita tak sampai tahap yang mencukupi. That means maybe our awareness yang kita create ini macam dari segi television, ada advertisement semua, mungkin tak sampai ke segelintir orang. Follow like in Taiwan, they can sendiri macam self-quarantine. When they see the cases up, mereka boleh self-quarantine. Tak perlu dipanggil, disuruh. So that means the awareness is there. Why we can't do like that? Because people here still don't understand mengapa virus boleh spread, macam mana spread. So that's why make people, these people buat sesuatu yang mereka suka. That's why segelintir masyarakat angry. Because badan masyarakat mesti ingat, mungkin orang ini, segelintir orang tak faham mengapa mereka perlu adakan SOP. So saya rasa we have to create awareness for them. Okay, tapi kalau kita rasa memang marah, macam mana control, of course dari segi again macam saya cakap tadi, itu mungkin stress. Kalau kita angry ialah buat stress. So kita kena macam mindfulness lah kita pakai. Kita akan fikir mengapa kita nak angry kita pun rasa susah hati, mengapa kita nak angry sangat. Angry tak akan berubah apa-apa. So yang paling penting saya rasa kita tolong sebarkan awareness. That means kita try to create awareness to the others, to jiran-jiran kita. Of course kita pun tolong masyarakat. That means kalau kita nampak orang yang tak pakai mask, tak ada social distancing, kita boleh tegur dengan polite lah. Kita tegur dengan polite. So at least we let them know why is it so dangerous. So tak perlu angry sebab tak perlu angry sangat. Of course kalau kita angry, of course kalau nak macam ventilate out, of course we can talk to someone, of course we can do some exercise, itu pun bagus. Kalau kita buat exercise selalu, anger akan turun. Or you talk to someone, talk to your good friend, talk to your colleague, talk about this. So we can do a discussion. When we talk about it, our anger pun turun. So saya rasa beberapa cara ini boleh dipakai lah untuk mereduce anger. So but the main thing saya rasa ialah kita tolong sebarkan awareness lah mengapa SOP kena diikuti lah. Sebab kalau tak ada, there's no point. Dan yang penting segelintir masyarakat yang tak pakai SOP itu mesti faham mengapa mereka kena ikut SOP. Dan orang lain pun tak boleh marah-marah sebab orang lain pun kena ingat mereka mungkin tak faham. Because ada orang yang tak pendalaman, mereka tak faham. So I think that's the cause. Alright? Okay. I think probably I answered the question. Yeah. Long-winded question. Long-winded answer. But you can summarize that lah. Yeah. It's a very very good answer, and I also agree with you, Doktor. Yang paling penting ni is the awareness lah. Kita punya apa orang kata, supaya mereka faham, kan kefahaman tu perlu dalam masyarakat, supaya mereka semua tahu bahaya COVID, cara-cara menjaga SOP dan sebagainya. Okay, Dr. David, we've come to the end of our interview session. A very brief, very short punya interview. So
On behalf of Melaka hari ini, I would like to thank you for your time and for your response. Alright, thanks again Dr. Yeo. You have a great day. Thank you. Alright, bye-bye. Thank you. Anda rasa saya ada masa untuk stres? Jadi pandailah kawal emosi anda, kawal stres anda supaya tidak memudaratkan kesihatan anda sepanjang waktu PKP 3.0 ini. Okey, baiklah. Pada petang tadi, anda berkesempatan untuk menemubual beberapa peniaga kecil sekitar kawasan MRTC Aikro untuk menanyakan tentang bagaimana perkembangan perniagaan mereka sepanjang 3 hari lockdown ni. Jadi rata-ratanya perniagaan mereka terjejas, tapi mereka yakin akan ada hikmahnya di sebalik apa yang akan terjadi ini. Maafkan saya tersasul, biasa ada 2 orang, sekarang seorang. Okey, tak apa. Let's roll it. Kita tengok apa kata rakyat tentang perniagaan mereka. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda bersama saya Hana Idris. Memandangkan hari ini hari ketiga PKP penuh, iaitu total lockdown dilaksanakan di seluruh negara. Jadi Hana ingin menemubual beberapa penjaja ataupun peniaga kecil di kawasan MRTC Aikro. Ini Hana nak tanya bagaimana pandangan mereka tentang bisnes mereka sepanjang PKP total lockdown ini, dan pandangan mereka tentang bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan. Jadi kita saksikan, okey? Bye-bye. Okey, memang bila langkah kerajaan mengadakan total lockdown, memang dari segi peniaga kecil macam kami ni memang ada sedikitlah terjejas dari segi pendapatan, memandangkan banyak yang rakyat yang tak boleh keluar. Jadi memang sedikit terjejaslah. Namun bagi kami sebagai peniaga kecil tak mematahkan semangat kami, dan kami alhamdulillah masih boleh teruskan perniagaan. Dan bagi saya janganlah putus asa, janganlah give up lah, dan dengan cabaran yang ni. Jadi bagi saya satu dunia pun terkesan. Jadi kita jangan jadikan satu benda ni sebagai alasan, dan cuma kita kena perniagaan ni kita kena secara kreatif dan secara olah lah, agar perniagaan kita ni terus berjalan, sama ada medium online ataupun kita menggunakan delivery lah, perhantaran. Memang sangat terkejas lah. Biasa kalau nak ikut cendol kita, biasa satu hari tu dalam 5 ke 6 kilo. Bayangkanlah 5-6 kilo untuk satu hari. Tapi masa PKP ni, sekilo pun kadang-kadang belum tentu habis. Pada saya, kalau dibenarkan berniaga macam ni, kita teruskan je lah. Tapi kita tak boleh nampak banyak lah. At least untuk satu hari kita berniaga tu, boleh dapat kita punya gaji pun alhamdulillah dah. Itu je lah. Kalau macam saya ambil inisiatif buat COD lah, dah tak ada customer kan. Kalau dekat-dekat ni kita bagi free je COD. Kalau macam yang jauh tu kita ikutlah 10 km tu, biasa area 10 km tu RM5 je lah kita buat. Lepas tu kadang-kadang lebih-lebih tu kita bagi je dekat orang kan. Jangan putus asa, insya-Allah kalau kita sedekah pun insya-Allah rezeki lain akan datang. Saya pun sebenarnya sedih juga kan dengar tiba-tiba lockdown, beberapa hari dah lockdown. Tapi insya-Allah ada je rezeki. Jangan buka tutup lah, nanti orang tak datang kan. InsyaAllah ada je orang yang bekerja ni, macam kita bahagian makanan kan. Mesti orang nak keluar nak cari makan juga. Satu keluarga seorang keluar kan, boleh beli untuk family. Macam tu lah, kita pun sekarang orang ambil nombor phone, call nak order, lepas tu terus pick up. Senang, tak ada SOP pun terjaga, kita pun tak banyak contact lah, gitu je. Baiklah, itulah sedikit komen ataupun pandangan daripada peniaga-peniaga di kawasan MRTC Aikro, dan kebanyakan daripada mereka sangat rasa bersyukur kerana dapat diberi peluang peniaga sepanjang PKP total lockdown ini, dan diharap peniaga di luar sana tidak mudah berputus asa. InsyaAllah ada rezeki sepanjang PKP ini, dan untuk yang berada di rumah, kekal berada di rumah,
keluar hanya jika perlu saja, dan juga jangan lupa untuk double masking, jaga perjalanan fizikal anda di luar sana. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah serba-serbi sedikit tentang perkembangan peniaga-peniaga yang berada di kawasan Agro, dan Ana pasti juga ramai yang antara kita turut terkesan sepanjang PKP 3.0 ini, tapi tidak mengapalah, asalkan rantaian COVID-19 ini terputus, kita pun dapat menikmati semula kehidupan yang normal. Jadi Hana nak ingatkan sekali lagi kepada anda semua, jaga diri anda, jaga keluarga anda, pastikan anda kekal berada di rumah, patuh kepada SOP, okey? Jadi Hana Idris mengundurkan diri, kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah dalam episod ke-9 Gegap @MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perniagaan anda terjejas atau anda baru nak mulakan perniagaan tapi buntu? Bagaimana cara nak pasarkannya? Jangan risau, kami di Melaka hari ini sedia membantu. Iklankan produk anda kepada kami kerana kami menyediakan pelbagai ruang dan peluang untuk anda meningkatkan hasil jualan anda. Dengan platform-platform media sosial kami yang pastinya wow! Hubungi kami sekarang di talian 018-3299-36. Kalau dulu kurang gegau, tapi kali ini lebih gegau. Jika sebelum ni kami hanya berbicara tentang isu semasa, tapi sekarang kami membawakan anda pelbagai segmen yang menarik hanya untuk anda. Kita ada fashion. Dan kami juga mempunyai segmen Karok. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya. Kami akan gegaukan anda dengan macam-macam lagi hanya di Facebook Melaka hari ini.